wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi Amin bin Muhammad, merupakan pelajar jurusan BPFM semester yang ke-11 bertempat di OUM Terengganu. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Mahizan bin Azizan, nombor matrik 860117075277. Pelajar jurusan Sarjana Muda Pengurusan Projek dan Fasiliti untuk subjek Pengurusan Risiko Projek EBPM 3303 bertempat di OUM Shah Alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Fattah bin Rashid, ID pelajar 83102506508701 dari Bachelor of Science in Project Facility Management in Honor BPFM dari Cluster Applied Science, dan saya adalah pelajar daripada Melaka Learning Center. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Haji Dasahi, memegang ID pelajar 790604105233 dan sedang melanjutkan pelajaran di dalam Bachelor of Science in Project and Facilities Management berpusat di Shah Alam Learning Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aswadi bin Abdul Rahman, pelajar Sarjana Muda Projek dan Fasiliti Management OUM Terengganu untuk jurusan Project Risk Management. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Pengenalan mengenai keselamatan di tempat kerja adalah satu isu yang paling penting yang tidak boleh dipandang ringan oleh semua pihak. Justru itu, walaupun kemalangan kecil, ia boleh menyebabkan kesan yang serius dan besar kepada organisasi, terutama dalam industri seperti pengendalian jentera, termasuklah kepala lori, trak, forklift dan kren. Industri tersebut sangat berkaitan dengan isu kesedaran keselamatan dan kesihatan. Dalam usaha untuk menggalakkan pembangunan keselamatan dan tempat kerja yang sihat, isu ini adalah penting kerana ia merupakan salah satu fungsi penting bagi organisasi dan pekerja untuk menjalankan operasi harian mereka dengan selamat dan betul. Pekerja yang mempunyai tahap keselamatan dan kesihatan yang tinggi dapat menjalankan kerja mereka dengan berkesan dan efisien, di mana ia mungkin dapat mengelakkan kemalangan berlaku di tempat kerja. Kemalangan yang berlaku di tempat kerja menyebabkan operasi harian tergendala, dan sekiranya berlaku kemalangan, ia perlu segera dilaporkan kepada pejabat keselamatan dan kesihatan bagi memastikan tindakan pantas boleh diambil oleh organisasi tersebut. Pemeriksaan lanjut dapat dilakukan untuk mengenal pasti faktor-faktor penyebab kemalangan dan cara bagaimana mencegahnya daripada terjadi di masa hadapan. Pada hari ini, kemalangan di tempat kerja adalah kemalangan yang paling serius dan menjadi perhatian utama organisasi yang terlibat. Pekerja industri yang terlibat dalam operasi mesin sering menghadapi masalah yang serupa seperti penggunaan kren, trak penggerak utama, forklift dan sebagainya ketika menjalankan operasi dan perkhidmatan. Perkara ini perlu memerlukan penyelesaian yang teliti dan pemantauan yang segera kerana boleh mempengaruhi kos yang tinggi dalam organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan di tempat kerja setiap tahun, kadar kemalangan dalam industri pembinaan adalah tinggi. Menurut statistik Kementerian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP menunjukkan bahawa 111 kematian direkodkan pada tahun 2017 dan 118 kematian pula pada tahun 2018.
bergantung kepada jenis kemalangan. Seperti kemalangan di tempat kerja bukan sahaja akan menyebabkan berlakunya malapetaka, tetapi juga akan memberi kesan yang besar kepada pengeluaran harian syarikat tersebut. Sebagai contoh, di mana mesin yang kompleks ditangani, sebenarnya ada banyak cara lain yang boleh membawa kepada kemalangan di tempat kerja. Terdapat beberapa sebab untuk kemalangan itu. Memahami punca kemalangan adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Kementerian Sumber Manusia, sebanyak 5,031 kes dicatatkan sepanjang tahun lalu ekoran kegagalan pekerja dan majikan mematuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walaupun ada usaha untuk memastikan persekitaran yang selamat, dari tahun 2005 hingga 2009, rata-rata lebih dari 40 kemalangan dicatatkan setiap tahun. Semua kemalangan mempunyai sebab yang berbeza. Oleh itu adalah mustahak untuk menentukan punca kemalangan yang dapat dicegah pada masa akan datang untuk mengurangkan kecederaan, kesihatan dan kos kepada perniagaan. Dengan mengenal pasti unsur-unsur kemalangan di tempat kerja, menyiasat punca kemalangan dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah pencegahan yang sesuai untuk mengurangkan risiko kemalangan berulang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya teruskan dengan langkah kedua, iaitu tentukan pelajar bekerjasama untuk menentukan apa yang mereka fikir adalah masalahnya, lakukan kajian literatur, mencari teori atau model yang boleh dikaitkan dengan punca kemalangan di sektor pembinaan. Oleh sebab itu, saya dan rakan-rakan dalam kumpulan telah menentukan 3 teori yang boleh diguna pakai di dalam kemalangan untuk dikaitkan di dalam sektor pembinaan. Iaitu teori yang pertama, teori domino, diasaskan oleh Herbert W. Hendrich. Pada tahun 1932, Herbert W. Hendrich telah mengasaskan 5 model domino yang boleh disimulasikan kepada tercetusnya sesuatu kemalangan. Setiap model domino ini diberikan peranan secara berasingan seperti yang dapat dilihat di paparan. Domino yang paling pertama iaitu social environment. Domino kedua adalah fault of the person. Domino ketiga adalah unsafe act. Domino keempat adalah accident. Dan domino kelima adalah injury. Seperti di paparan juga, 3 domino utama ini adalah mistake of people, di mana tiga domino utama yang pertama ini sekiranya dapat dielakkan daripada tercetusnya sesuatu kemalangan dan seterusnya berlaku kecederaan. Oleh sebab itu, melalui teori domino telah mencadangkan bahawa kemalangan dapat dicegah melalui penarikan keluar unsafe act, di mana seperti gambar rajah yang pertama ini dapat dilihat, unsafe act berada pada situasi ketiga selepas fault of the person, di mana ia menyumbang kepada terjadinya sesuatu kemalangan dan kecederaan dapat berlaku. Oleh itu, melalui teori domino ini, penarikan keluar domino nombor 3 iaitu unsafe act dapat mengelakkan berlakunya kemalangan dan seterusnya kecederaan, iaitu penarikan keluar domino nombor 3.
Seterusnya adalah teori kemalangan Peterson melalui Dan Peterson. Teori kemalangan Peterson ini adalah elemen-elemen terkecil sehingga menyebabkan terjadinya sesuatu kecederaan apabila berlakunya kemalangan. Ia dapat dikelaskan mengikut kumpulan-kumpulan kecil yang dikelaskan melalui kumpulan masing-masing, seterusnya menjurus kepada kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Melalui dua elemen ini dapat menyumbang kepada berlakunya kemalangan dan seterusnya terjadinya kecederaan. Oleh itu, teori yang ketiga yang dipilih adalah teori kepelbagaian punca oleh Dan Hartshorne, di mana melalui teori ini dapat dilihat bahawa tiga elemen utama dipecahkan melalui root cause, contributing causes, immediate causes yang akan berlakunya kemalangan dan kecederaan. Oleh itu, ketiga-tiga teori ini, yang pertama teori domino, teori kemalangan Peterson dan teori kepelbagaian punca, boleh dikaitkan dengan kemalangan di sektor pembinaan. Sekian untuk langkah kedua dalam tugasan pengurusan risiko projek. Assalamualaikum. Saya akan menyambung tugasan ini dengan melakukan tugasan langkah 3, iaitu langkah menganalisis. Langkah menganalisis adalah langkah kami membincangkan masalah yang telah dikenal pasti, sebab kemalangan itu berlaku. Pada tahap ini, kami tidak menyaring apa-apa idea dan kami hanya melontarkan apa yang telah kami dapat daripada analisa kami. Okey, pada langkah ini, kami telah merangka kerangka teori untuk memudahkan kita analisa kami. Kami telah mendapati bahawa terdapat dua elemen utama yang menyumbang kepada kemalangan di kawasan pembinaan, iaitu satu, faktor individu. Faktor individu adalah faktor yang disebabkan oleh tekanan dan keletihan, dan para pekerja juga boleh bertindak secara tidak selamat. Analisa kedua kami adalah faktor kerja, iaitu penggunaan jentera dan peralatan, reka bentuk kawasan kerja, prosedur kerja dan juga latihan yang hendak diberikan. Okay. Pada elemen utama adalah perbuatan tidak selamat ini adalah salah satu penyebab kemalangan di kawasan pembinaan. Sesetengah pekerja tidak mengikuti peraturan seperti yang digariskan oleh syarikat dengan melakukan pemeriksaan sebelum, semasa dan selepas melaksanakan tugas. Ini menyebabkan pekerja tidak tahu kadar jentera yang hendak digunakan sama ada selamat atau tidak. Selain itu, terdapat hanya segelintir pekerja yang tidak mempunyai kesedaran kepentingan pemakaian PPD atau PPE seperti sarung tangan, kain keselamatan, hard hat dan sebagainya. Ini disebabkan oleh mereka memandang rendah atau remeh penggunaan PPD dan PPE. Bagi mereka, penggunaan PPED atau PPE ini adalah menyebabkan mereka sukar untuk melakukan tugas tanpa menyadari bahawa itu adalah tool untuk keselamatan mereka. Dalam kajian lain pula, terdapat faktor yang menyumbangkan kemalangan adalah disebabkan oleh tekanan dan keletihan. Pekerja perlu mencegah tugasan yang boleh menyebabkan keletihan. Kira ketumpuan ketika menjalankan tugas mungkin berlaku. Perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan terhadap pekerja. Oleh itu, para pekerja yang bekerja lebih masa disarankan untuk mendapatkan waktu rehat yang secukupnya untuk memastikan bahawa tugas tersebut menjadi disahkan tanpa mendatangkan bahaya. Saya ambil contoh dari segi faktor kerja lebih masa ataupun boleh menyebabkan keletihan. Majikan juga boleh menyediakan prosedur untuk mengatasi masalah ini, seperti boleh memperkenalkan fatigue management. Contoh fatigue management adalah jika pekerja melakukan kerja 10 jam tanpa henti, adalah wajib pekerja untuk mengambil rehat selama 8 jam selepas itu.
ataupun jika pekerja melakukan kerja 10 hari tanpa henti pada hari ke-11 adalah hari pekerja itu perlu berehat, diwajibkan berehat. Okey, latihan juga adalah punca masalah individu untuk kemalangan. Latihan yang terancang dan berkesan dapat mengurangkan jumlah kemalangan. Dengan latihan yang berkesan, ia boleh memberi motivasi dan memberi pengetahuan yang sebenarnya kepada pekerja dalam melaksanakan tugas. Oleh itu, ia secara langsung membimbing pekerja dalam menggalakkan dan mengurangkan kemalangan di kawasan kerja. Ketidakmampuan pihak pekerja usaha untuk menyediakan kawasan kerja yang selamat boleh menyebabkan tertangguh, terutamanya bagi mereka menggantikan kren, forklift dan sebagainya. Sebagai contoh, jika mereka hendak melakukan kerja-kerja mengangkat kawasan berat, mereka perlu memastikan bahawa tapak kren itu adalah selamat. Jika tidak selamat, perlu untuk jika perlu meletak sebagai soplate atau plate untuk menyokong kren itu. Masalah seperti boleh menjadikan faktor kemalangan kawasan pembinaan. Okey, kita pergi kepada analisa kedua, iaitu faktor kerja. Faktor kerja ini berdasarkan kajian yang terdahulu mengenai kemalangan kawasan pembinaan. Peralatan mesin dapat menyebabkan kemalangan di kawasan pembinaan. Telah dibuktikan bahawa penggunaan mesin dan alat yang tidak diselenggarakan dengan baik dapat memberi masalah kepada pekerja untuk menggantikannya. Kadang-kadang alat serta mesin yang lama tidak punya operasi yang baik dan boleh menyebabkan kemalangan membahayakan pengendalinya. Peralatan yang tidak disimpan dengan betul boleh menyebabkan kemalangan di kawasan pembinaan. Ini boleh menjadikan ruang kerja menjadi sempit dan tidak selesa. Faktor pencahayaan juga boleh menyebabkan faktor kemalangan, seperti jika pekerja waktu pada waktu malam tidak mendapat light yang mencukupi untuk kawasan bekerja, ia boleh menyebabkan penglihatan terganggu dan terhad, ia boleh menyebabkan kemalangan. Sekurang-kurangnya kita nampak analisa kita, faktor kerja dan faktor pekerja adalah berkait rapat. Contohnya penggunaan mesin. Jika pekerja gagal memastikan mesin itu diselenggarakan dengan baik, ia langsung boleh menyebabkan masalah pada pekerja. Sekian, kita akan sambung pada langkah yang keempat, iaitu langkah mengkaji. Saya akan meneruskannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan menyambung pembentangan dengan langkah yang keempat. Langkah keempat adalah mengkaji, di mana kita kami mengkaji langkah-langkah dalam mengatasi atau mengurangkan risiko-risiko kemalangan di tapak bina. Yang pertama adalah pendidikan atau latihan. Yang kita tahu, kebanyakan pekerja asing adalah daripada luar negara seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, China dan India. Mereka datang bekerja di sini tanpa mendapat latihan atau pendidikan tentang aspek-aspek keselamatan yang betul, dan dengan kekurangan ilmu ini mereka mungkin mengundang risiko kemalangan yang lebih, di mana mereka kurang pengetahuan tentang aspek-aspek keselamatan dalam mengatasi atau mengurangkan risiko kemalangan di tapak bina. Pihak keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina boleh memberi mereka latihan atau seminar tentang aspek keselamatan yang boleh diwujud melalui NJC tempatan seperti CIDB dan JKKP. Mereka boleh mendapatkan panduan tentang aspek keselamatan daripada pihak terbabit dan memberi latihan kepada mereka atau pekerja mahir daripada luar negara ini. Ini dapat memberi mereka ilmu pengetahuan yang lebih, seterusnya dapat mengurangkan risiko kemalangan. Langkah yang seterusnya adalah komitmen pengurusan. Pihak pengurusan sesebuah syarikat perlulah memberi komitmen dalam aspek-aspek keselamatan seperti memfokuskan kos pembinaan sebahagiannya kepada aspek-aspek keselamatan, di mana dengan dapat memberi komitmen kepada aspek keselamatan ini dapat mengurangkan risiko kemalangan di tapak bina. Seterusnya, progres pembinaan dapat
berjalan dengan lancar. Komitmen pengurusan juga perlulah dititik beratkan di tapak bina seperti menyediakan sistem pengurusan tapak yang sempurna, melakukan seminar tentang keselamatan, melakukan toolboard, sidewalk yang secara berkala, dan memberi seminar ataupun latihan kepada pekerja di tapak bina. Komitmen pengurusan ini dapat mengurangkan risiko kemalangan di tapak bina di mana semua pihak terlibat secara bersama. Langkah seterusnya adalah penyelenggaraan dan ruang kerja yang teratur. Penyelenggaraan mesin, jenta dan peralatan dapat mengurangkan risiko kemalangan di mana seperti kita tahu, risiko kemalangan secara mengejut sering berlaku seperti mesin yang meletup, lift jatuh daripada atas, jenta pembinaan yang tiba-tiba tersangkut, seterusnya, di mana seterusnya memberikan kemalangan memberi kemalangan di tapak bina, dan ini akan memberikan risiko kemalangan seperti kecederaan dan kematian kepada pekerja. Dengan penyelenggaraan secara berkala yang dipantau oleh pihak keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat mengurangkan risiko-risiko kemalangan secara mengejut ini. Ruang kerja yang teratur dan bersih dapat juga mengurangkan risiko kemalangan di mana setiap pergerakan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Risiko-risiko tergelincir, ditimpul barang serta terjatuh di ruang-ruang yang tertentu dapat dikurangkan sekiranya tapak bina dapat diatur dengan baik dan secara sistematik. Sekian, terima kasih. Penjelasan mengenai objektif tugasan, iaitu mengenal pasti objektif pembelajaran. Objektif tugasan ini adalah untuk meninjau sejauh mana pelajar dapat menggunakan 7 langkah penyelesaian masalah dengan berkesan dengan melihat kepada permasalahan yang telah diberikan. Berdasarkan masalah yang telah diutarakan, iaitu kemalangan yang sering berlaku di kawasan pembinaan, tugasan ini dapat dengan lebih jelas mengenai masalah tersebut pada langkah 1. Kemudian, melalui tugasan ini juga, kita dapat melihat pendekatan teori dan model yang boleh dikaitkan dengan kelemahan di kawasan pembinaan. Pada langkah 1, iaitu setiap pelajar harus menjelaskan apakah permasalahan yang telah diutarakan, di mana pelajar harus membaca masalah tersebut, kemudian mengenal pasti dan menjelaskan sebarang perkataan ataupun konsep yang tidak difahami oleh mereka. Sehubungan dengan itu, lakukan kajian literatur untuk memahami dan mengenal pasti isu-isu permasalahan. Seterusnya, pelajar akan pergi kepada langkah 2, iaitu menentukan, di mana pelajar-pelajar akan bekerjasama untuk menentukan apa yang mereka fikir adalah masalahnya. Seterusnya, lakukan kajian literatur untuk mencari teori ataupun model yang boleh dikaitkan dengan punca kemalangan di sektor pembinaan. Seterusnya, mereka akan meneruskan kepada langkah 3, iaitu menganalisis. Pelajar-pelajar akan membincangkan masalah tersebut dan sebab serta masalah yang telah dikenal pasti. Pada tahap ini, tidak ada penyaringan idea dilakukan oleh pelajar. Mereka akan mengutarakan segala idea yang dilontarkan oleh semua pelajar. Seterusnya akan diteruskan dengan langkah keempat, iaitu mengkaji, di mana pelajar-pelajar perlu menyusun idea dan penjelasan mereka ke dalam tentatif penyelesaian, iaitu pelajar-pelajar secara individu akan menyenaraikan idea ataupun cadangan penyelesaian kepada permasalahan, justifikasi kepada cadangan penyelesaian yang diperlukan.
Seterusnya, mereka akan pergi kepada langkah 5, iaitu mengenal pasti objektif pembelajaran yang sedang mereka lalui. Kumpulan akan mencapai kata sepakat mengenai objektif pembelajaran, seterusnya membincangkan objektif-objektif pembelajaran yang perlu dicapai yang berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan. Mereka akan meneruskan kepada langkah 6, iaitu kajian kendiri, di mana para pelajar secara individu maupun berkumpulan akan mengumpulkan maklumat-maklumat ke arah objektif-objektif pembelajaran dan bersedia untuk berkongsi penemuan mereka dengan ahli kumpulan yang lain. Dan akhir sekali, iaitu langkah 7, di mana laporan pelajar-pelajar secara berkumpulan. Di dalam satu kumpulan, mereka akan berkongsi hasilnya. Fasilitator akan memeriksa bahawa objektif pembelajaran telah dicapai. Oleh yang demikian, diharapkan rakan-rakan dapat menyumbangkan idea ataupun cadangan-cadangan bersama dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Selain daripada itu, kita juga dapat meninjau sebab-sebab berlakunya masalah tersebut ataupun faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan di kawasan pembinaan serta bagaimana cara untuk menanganinya. Akhir sekali, tugasan ini juga memuatkan pandangan daripada pelajar sendiri bagaimana perjalanan proses untuk menyiapkan satu laporan ini berdasarkan pembincangan bersama-sama ahli kumpulan dan juga tutor serta pensyarah yang terlibat.